Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. So kita sambung lagi dengan topik yang sama, topik di bawah topik brake and clutch. Dan kita nak sambung lagi dengan di bawah shoe brake lagi, tapi untuk case yang kedua adalah case long shoe drum brake. Okay, so long shoe drum brake ni adalah yang actual sebenarnya. Okay, yang kita tengok hari tu adalah short shoe tu adalah lebih kepada assumption, di mana assumption ni adalah pressure distribution yang kena di atas shoe dan juga drum punya surface tu adalah seragam. Okay, tapi yang actual application sebenarnya setiap point yang contact di antara shoe dan juga drum tu sebenarnya dia punya pressure distribution dia adalah tidak seragam. Okay, dan so since long shoe ni adalah yang actual, sebab tu dia adalah sedikit susah sikit. Sebab apa dia susah, nanti kita akan tengok kenapa saya cakap dia adalah sedikit susah berbanding yang short shoe. Sebab short shoe lebih mudah dan lebih direct lah so cara kiraan dia pun mudah alright. Tapi untuk case yang actual long shoe ni, okay, kita sebab apa kita tak boleh menggunakan short shoe, okay, untuk case ni sebab kalau contact angle ni melebihi 45 darjah, okay, so P, variation of P di atas shoe tu tidak seragam jauh lari dia. So bila jauh lari dia, bila kita buat kiraan, dia akan menjadikan kiraan kita akan banyak error lah Sebab tu untuk case short shoe hari tu, short shoe tu kita hanya buat untuk angle yang kecil lah tidak melebihi 45 darjah, okay. Kita masih boleh dapat result yang reasonable tapi kalau bila sudut contact angle tu terlampau besar, so dia jadikan benda itu tidak precise so error dia besar, okay. Sebab tu kita spesifikkan di sini adalah contact angle yang melebihi 45 darjah, kita akan menggunakan long shoe drum brake punya yang actual punya application, actual punya derivation. Okay, so kalau kita tengok kat sini, so ni adalah gambar rajah yang akan digunakan untuk derive equation ni. So macam mana equation derive tu adalah berdasarkan this gambar rajah. Okay, so kalau kita tengok sikit gambar rajah, ada sedikit perubahan di sini kita cakap dulu pasal persamaan ni masih sama macam sebelum ni. So kita ada handle macam tu, kita ada di bawah handle tu kita ada that shoe, okay. So ni handle kita tadi, okay, dan di bawah tu kita ada shoe dia. So ini adalah shoe, okey, dan kita ada juga yang kita panggil sebagai drum di sini, okey, drum ni yang akan rotate untuk kes ni rotation dia adalah pada arah anti clockwise, okey. Cuma yang ada sedikit perbezaannya adalah yang kita nak tengok ni, nak discuss ni adalah dia punya panjang tu. Contohnya panjang A ni okey lagi, masih sama macam yang kita tengok dalam short shoe punya gambar aja hari tu. Cuma yang perbezaan dia adalah yang ketara di sini adalah panjang B tak ada, okey. Sebelum ni ada panjang B, yang ni panjang B tak ada. So kita ada sekarang ni adalah panjang C, this one. So C ni adalah panjang distance from pusat O, pusat rotation of drum tu ke pivot A ataupun pin A ni, okey. So C, let's say kita define dulu that C tu sebelum kita teruskan nak tengok equation yang related. So C ni adalah distance, okay, distance between pivot A ataupun pin A untuk kes ni and axis of rotation, axis of rotation pusat O ni, alright. So itu adalah distance yang kita kena tahu, okey. So dalam analisis ni mesti kena tahu jarak C tu, baru kita boleh buat this kind of analysis, okey. So C, alright. Yang kedua ada sedikit lagi perbezaan, okey. Yang sama macam sebelum ni adalah this phi, okey. Phi ni adalah contact angle, okey. Kalau perasan phi ni, kalau saya boleh labelkan di sini, so phi tu adalah this bukaan ni, bukaan ni adalah kita punya bukaan contact angle, okey. Contact angle yang kena di antara shoe dan juga drum tu, so this is our phi ni,
that is our phi. Tapi ada tambah lagi satu sudut lagi yang kita panggil sebagai theta ni, kalau perasan. So this is a theta. So theta ni adalah dia measure daripada kita punya reference dia adalah pada line yang kita lukis C tadi tu. Contohnya untuk kes ni, kalau saya lukis ni adalah saya punya garisan C tadi, kalau perasan. So ni adalah C. So saya lukis daripada pusat bulatan kepada tu. So theta 1 tu adalah di sinilah. So dia ada theta 1. Theta 1 adalah bukaan yang ni dan juga yang ni lah, yang ada contact angle tu, yang ni. So yang ni adalah saya punya theta 1. So ni adalah bukaan theta 1. So kita ada new definition di situ. So kita measure dia daripada reference point C tu dan juga kepada first contact angle tu. So itu adalah kita punya theta 1. Yang kedua kita ada theta 2. So theta 2 tu adalah yang sini. Kalau saya lukis skala merah pula, nak bagi nampak. So ni adalah saya punya theta 2. So saya measure daripada saya punya reference point. Of course pada untuk kes ni tempat yang sama juga, pada C tu. So saya measure theta 2 tu adalah pada this reference point yang C tu, kepada sudut sinilah, this one. So bukaan ni, so bukaan ni adalah saya punya theta 2. So kita define dua benda kat sini tu. Theta 1 adalah angle yang kita measure daripada reference point kita. So reference point kita adalah pada C ni kepada first contact angle yang kena. So untuk kes ni yang berdekatan dengan point A. So this point basically. So kita buat satu garisan macam tu dan kita measure itu adalah kita punya first theta 1. Dan theta 2 adalah saya measure daripada reference point saya C ni kepada sinilah, panjang ni. So saya akan measure lengkuk tu adalah saya punya theta 2. So kita ada new definition. So hopefully definition ni you boleh faham dengan baik, sebab kita akan gunakan semua benda-benda yang ada di dalam ni nanti, untuk digunakan untuk equation dia semua ada benda-benda lah ni lah. Sebab tu kena pastikan you faham lah yang nilai-nilai theta 1 dan juga theta 2 yang kita baru tengok tadi tu lah. Alright. So yang beza dia kat sini, kalau saya boleh ulang balik. So perbezaan yang pertama adalah kita tiada B seperti yang hari tu. Kedua, kita hanya measure, kita ada C tapi C dia sedikit berlainan. So C dia measure daripada pivot A kepada pusat O tu. Dan seterusnya kita tambah lagi satu term theta. So theta tu adalah theta 1 kita measure daripada C kepada first contact angle tu. Dan untuk theta 2 kita measure daripada reference point C tu, line C tu, kepada contact angle yang jauh sikit lah. So basically kita akan dapat itu adalah theta 2. So saya padam balik supaya nak bagi nampak balik semua orang. Ataupun saya copy dan paste lah. So biasa saya copy benda ni dan saya pastekan di bawah ni lah. So ni dia yang kita nak buat. So since seperti yang saya cakap tadi, pressure di atas setiap point, maksudnya pressure yang di atas contact point ni, di atas semua ni, so pressure dia adalah tidak sama lah. Sebab tu kita dah tak boleh buat assumption seperti assumption short shoe. Dan dia ada relationship antara P tu, sebab P tu sebenarnya depend dengan sin punya function. Apa yang saya nak masukkan kat sini adalah pressure distribution dia. Kalau saya measure daripada theta 1 kepada theta 2, so dia punya tu adalah berbentuk macam ni. So dia adalah berbentuk seperti macam ni lah. So let's say ni adalah saya punya pressure, mungkin dalam dalam kilopascal ke. Dan ni adalah saya punya theta dalam degree lah. So pressure tu pada theta
berkedudukan 90 darjah, so pressure paling maksimum akan occur lah di sini sebab tu kalau theta mungkin 5 darjah, kalau kita measure daripada sudut reference kita C tu, kalau dia 5 darjah, dia mungkin dia kurang, okey. Semakin lama semakin menaik lepas dia sampai 90 darjah nanti, okey. So dia akan reach satu maximum point Pmax, dan selepas itu, selepas that point tu basically dia akan menurun jugalah sebab tu yang seperti yang saya cakap tadi, pressure dia tidak sama seperti dulu So kalau macam short itu, sebab dia kecil saja range dia sebab tu dia tak ada isu sangat sebab ni adalah range dia terlampau besar, okey, dan P itu adalah bergantung kepada kedudukan theta tu, so dia akan jadi isu sikit lah alright. So berdasarkan this statement, so kita boleh summarizekan. So P ni sebenarnya adalah kita boleh tulis dia sebagai P max, okey, kali dengan divide by dia punya sin theta maximum. So yang ni saya akan terangkan nanti, okey, dan juga sin theta, okey. So ini adalah function of P untuk case long shoot, okey. So sin theta M ni kita tahu kalau sin theta M ni sebenarnya dia depend dengan kedudukan theta 2. So nanti kita akan explain dengan detail macam mana kita nak cari this is sin theta maximum kita alright. Okay, so kita dah settle dah untuk case pressure. So pressure tu sebenarnya berlainan di setiap kedudukan tu. Okay, so macam biasa, macam kita cerita macam sebelum ni. So benda yang kita nak tahu untuk setiap brake ataupun clutch, kita nak tahu apa dia punya actuating force dia, okay, dan juga berapa dia punya torque capacity. So kita nak tengok kedua-dua equation tu. Okay, so nak buat kedua-dua equation tu, of course kita akan buat free body diagram lah of course benda tu mesti kena buat. So free body diagram, let's say untuk sini pada handle dulu saya pecah kepada components macam seperti hari tu, okey. So let's say sini saya punya handle tu, okey. Okay, that is our handle, okey. Alright, dan of course bawah ni kita ada shoe tadi. Okay, this is our shoe, okay, shoe kita. Alright, dan kita ada actuating force, okay, FA yang apply di situ. Dan of course di bahagian pivoted ni kita akan ada juga reaction kita dah belajar dalam static hari tu. So kita ada dua reaction ni, ada X dan juga kita ada AY di sini. Okay, so kita ada dua ni. Alright, dan disebabkan oleh itu, disebabkan oleh distribution of pressure tidak sama, so kita kena ambil sedikit elemen lah. Contohnya untuk kes ni, let's say kalau saya ambil sedikit elemen di sini yang saya panggil sebagai DFN untuk kes ni, yang ni, dan disebabkan kita ada shear, sebabkan kita ada arah pusingan tu arah anti clockwise, so kita akan ada friction F DFN, so friction pada infinitesimal element, okay, DFN macam tu lah Dan of course untuk buat sebab kita nak menggunakan moment, of course kita kena bagi sedikit sedikit dimension sikit contohnya kita ada jarak A kat sini tadi, dan setiap ni dia ada jarak masing-masing. Contohnya kalau saya tarik sikit macam tu, okay, dan saya tarik dia hopefully dapat 90 darjah ni, macam tu. Okay, macam tu. So ni adalah 90 degree. Alright, dan saya dapat juga panjang ni juga, okay, panjang ni ke sini juga, okay, right. So panjang ni ke sini, so basically berdasarkan setup tu dia adalah R minus C cos theta, okay. Dan untuk panjang yang ni pula, okay, this panjang, okay. So panjang ni kita panggil sebagai C sin theta lah Okay, so kita dah ada cukup dah ke semua benda lah ni, okay. Kita punya FBD pada handle, okay. So kalau kita boleh solvekan menggunakan moment punya equation, okay, summation of moment equal to 0, okay. Let's say saya ambil take counter clockwise is a positive direction, saya ambil moment pada point A equals to 0, okay. So saya akan solvekan benda ni, okay. So pertama saya dapat yang A tu AFA, okay.
Yang kedua, saya akan ada positif, tapi sebabkan dia ada elemen, so kita mesti integrate daripada theta 1 kepada theta 2. okey. So jarak dia adalah C sin theta, kali juga dengan dia punya force tadi adalah dFn. okey. Okey. Alright, dan kita ada juga lagi satu yang disebabkan oleh friction tadi, so kita panggil sebagai theta 1. Sama juga disebabkan dia adalah elemen tadi. okey, so kita darabkan dia adalah R minus C cos theta kali dengan dia punya friction tadi. okey, F dFn, okey, equals to 0. okey. Sebab tu dia okey, sebab tu dia tak direct sebabkan kita ada cacing tu. okey, so cacing tu penting dalam kehidupan ni lah. Dalam long show kita mesti ada cacing-cacing ni lah. Cacing tu yang integrate tu lah. okey. Alright, so let's say kita simplify form ni. Bentuk ni panjang macam haram juga, boleh tahan rasanya macam haram tu. Let's say kita make it simplify sikit. So negatif FA, okey, macam tu. Let's say saya nak juga tak apalah, kita buat dulu. So plus ni, so yang ni term ni yang panjang ni, ada cacing ni, yang pertama ni let's say saya namakan dia sebagai MN. okey, dan yang belakang tu disebabkan saya tuliskan dia sebagai MF lah. okey, so saya simplify saya punya equation saya yang complicated ni tadi ke dalam bentuk yang lebih simpler macam ni. So kalau saya jadikan FA sebagai perkara rumus untuk kes ni, so saya akan dapat dia adalah 1/A MN plus MF, okey, dalam kurungan. okey, so FA kita boleh dapat menggunakan equation ni. Tapi kalau kita ingat lagi, sebab dalam shoe brake ni kita ada dua condition, sama ada adalah self energized ataupun self de-energized. okey. So let's say kita nak raikan benda tu untuk kedua-dua tu, self energized dan juga self de-energized. So kita jadikan ditambah kat sini. Let's say kita jadikan dia ada minus plus lah. okey, minus plus di situ. So saya akan jadikan yang ni adalah my mistake kat situ. My mistake. okey, bukan di situ okey, sepatutnya kat situ, di sini. okey, so minus plus. So saya nak raikan minus plus tu sebab kalau MN minus MF tu kita akan anggap tu adalah self energized brake. okey, tapi kalau MN plus MF kita consider sebagai self de-energized brake. So konsep dia sama seperti konsep yang kita belajar dalam shoe brake lah. okey, ataupun mungkin ada yang tak nampak kenapa saya boleh tukar MN dengan MF tu. Let's say kalau kita recap balik kita punya short shoe brake hari tu. Kalau kita perasan short shoe brake hari tu, kita ada equation bentuk dia lebih kurang macam ni lah. Yang saya kali hitam tu, let's say saya bawa keluar benda ni. okey, let's say saya bawa benda tu keluar okey, saya contoh so saya nak bagi kamu reflect balik dengan short shoe hari tu. So kalau kita perasan untuk short shoe kita basically kita akan tulis dia adalah FA. okey, FA equals to FN, okey, B, okey, minus CF, okey, divide by A. So let's say saya samakan seolah-olah macam ni lah, seolah-olah lah So apa yang saya boleh tulis adalah FA equals to, okey, 1/A, okey, dalam kurungan BFN, okey, tolak dengan this apalah CFFN. So kamu boleh anggaplah untuk kes ni this MN tu, okey, kamu boleh anggaplah MN tu adalah this BFN, okey, dan juga MF ni adalah CFFN lah. okey, so ini saya kalau comparekan dengan short shoe lah ni short shoe. okey, so kita boleh reflect balik. So basically dia mudahkan term tu dalam bentuk MN dan juga MF. Dan apa benda itu adalah MN? So MN tu adalah yang kita boleh panggil sebagai moment due to normal force lah. okey, kita boleh tulis kat sini sikit MN tu. So MN moment, okey, due to
due to contact force lah alright. So itu adalah MN, dan kita ada lagi satu adalah MF. So MF ni adalah moment due to friction force lah due to friction force. Okay, so yang ni okay, so yang hitam tu bukan long shoe lah yang itu adalah short shoe. Saya nak comparekan balik so nak bagi kamu faham kenapa kita jadikan bentuk yang mudah tu okay, MN dan juga MF. Sebenarnya dia adalah sama tara macam short shoe hari tu lah So dia seolah-olah macam yang saya petak ni lah yang kali hitam ni, dia seolah-olah setara macam ni lah seolah-olah. Okay, alright. So dan MN tu adalah basically adalah reflect balik kepada this cacing-cacing tadi tu lah yang integral tu. Itu adalah dia punya reflect lah So kalau kita boleh tulis sikit that MN tu. Okay, so MN tu basically adalah that theta 1, theta 2, okay, yang tadi tu. Okay, C sin theta dFN tu. Okay, so ni adalah kita punya FN tadi, dan MF tadi adalah kita punya yang cacing lagi satu tu, yang theta 1, theta 2, yang kita ada this R minus C cos theta. Okay, F dFN tadi. So ini kita punya kedua-dua tu. Okay, MN dan juga MF. Okay, tapi isu kat sini juga masih ada isu sikit sebab kita masih tak boleh nak integrate benda ni. Sebab kita perlukan term theta 1 dan theta 2. At least DFM ni kita kena tukar kepada bentuk d theta baru kita boleh integrate tentu tu kepada dari theta 1 ke theta 2 So term DFN ni pun kita kena cari juga So term DFN ni kalau kita boleh rujuk di bahagian sini di bahagian elemen bahagian this part. Okay, so kita boleh dapatkan nilai DFN tu lah sebab DFN tu kalau kita perasan kalau saya lukis sikit bahagian elemen tu contohnya ni adalah panjang lengkuk tu macam tu. Okay, yang ni saya punya area yang contact dengan saya punya tu. Okay, so ni adalah saya punya contact area. So maksudnya pressure akan distributed di atas elemen infinitesimal ni lah yang kecil ni. Okay, contohnya this is element P tu di situ. Okay, dan kita tahu that yang ni adalah kita punya sudut theta tadi. Yang ni adalah theta, dan ini adalah saya punya kedalaman, bukan kedalaman, adalah lebar shoe tu sendiri W shoe sendiri. Okey, dan saya tahu juga yang ni adalah saya punya panjang ni adalah saya punya radius of the drum lah. Okey, so berdasarkan ni kita boleh cari juga this DFN. Kita boleh buat DFN punya elemen. Okey, berdasarkan this setup. So DFN ni adalah kalau saya tahu pressure, so pressure tu kali dengan elemen punya dA lah. So basically ni adalah saya punya dA yang saya lorek ni. Okay, this lorek can tu adalah saya punya elemen dA, dan kita tahu that dA ni adalah R. Okay, R kali dengan R di theta kali dengan W, ataupun saya boleh tulis dia sebagai W R di theta. Okay, so saya masukkan this dA ke dalam this equation. Okay, so DFN equals to masuk situ saya dapat PWR di theta lah. Macam tu. Dan ada isu sedikit sebab P ni kita tak tahu berapa magnitude dia, dan P pun kita dah discuss tadi yang masa mula-mula kat atas tu. So B tu depend dengan kedudukan theta lah, kedudukan contact angle di atas drum tu. Okay, so kalau dia reach 90 darjah dia akan mencapai P max yang paling tertinggi lah. Tapi dia tengok juga berapa bukaan besaan tu. Kalau contohnya dia kurang daripada 90 darjah, so maksudnya in between 45 sampai ke 90, so kita akan ambil theta yang paling tinggi di antara sudut 45 ke 90 tu lah. Okay, tak apa, nanti kita discuss lebih detail pasal isu yang tu.
So let's say P tu adalah this relation. So let's say kita replacekan this P tu dengan P yang di atas tadi. So DFN ni, so kita boleh summarizkan adalah DFN sama dengan P tadi adalah P max, okay, kali dengan sin theta dan divide by sin theta maximum, okay. So kita ada this W R D theta, okay. So bila kita ada this DFN, okay, kita boleh replacekan DFN ni ke dalam equation ni lah. So dua-dua ni kita akan boleh replacekan dalam nilai DFN ni, okay. So replace kedua-dua DFN tu, kita akan dapat kita punya final punya equation untuk MN. Okay, MN adalah ni equation dia. MN sama dengan W, okay, R C P max, okay. So sudah bahagi dengan 4 sin theta m, okay, yang tu dalam kurungan 2 contact angle, okay, tolak sin 2 theta 2 tambah sin 2 theta 1. Okay, so ini adalah equation MN lah, okay. Dia punya equation dia, okay, marvelous, panjang lah, okay. Alright, boleh bear benda ni, okay. Hopefully semua orang boleh bear. So itu adalah MN. So kalau kita tengok kat sini, MN ada W adalah lebar shoe, okay. R adalah radius of drum. So C adalah panjang yang tadi tu, yang reference tu C. So Pmax adalah yang tu tadi yang kita dah discuss sebelum ni. So Pmax adalah maximum pressure yang occur di bahagian shoe, okay. Sin theta m yang kita tak discuss lagi, sin theta m. Nanti kita akan discuss apa itu sin theta m selepas ni. Phi adalah contact angle, okay. Contact angle adalah bukaan tu, yang contact antara shoe dan juga drum. So theta 1 dan theta 2 pun kita dah tengok di dalam gambar raja. Kalau kita perasan theta 1 dan theta 2 tadi, yang bukaan yang ni lah, theta 1 daripada reference kepada yang first contact angle yang dekat dengan A tu, okay. Dan juga yang seterusnya adalah theta 2 adalah daripada reference juga C kepada yang hujung sebelah lagi satu lah. Okay, so tu dia untuk N, okay. Tapi saya kena ingatkan juga satu benda juga untuk case MN ni, okay. Satu benda yang kena ingatkan adalah phi. So phi dalam ni ataupun contact angle ni, so contact angle ni mesti kena tukar dalam unit radian. So jangan guna unit degree. Kalau guna unit degree akan salah lah, okay. So jangan guna benda tu, okay. Alright, so kita ada dua jenis, okay, MN. So kita dah tengok MN, so kita nak kira juga untuk MF, okay, sebab kita dah ada DFN tadi. So masukkan dalam rumus MF. So MF ni pun saya tak mau integrate lah, tak mau sebab benda tu semua orang boleh selesaikan nanti, okay. Saya nak cuma tunjukkan dia punya finals dia. So final equation dia adalah FWR P max divide by 4 sin theta, okay, maximum, okay. So dalam kurungan C dalam kurungan juga cos 2 theta 2, okay, tolak cos 2 theta 1, okay, tutup kurungan, tolak ada 4R kat sini, dalam kurungan lagi sekali cos 2 theta cos, bukan 2 theta, cos theta 2, tolak cos theta 1, saya tutup kurungan dan saya bagi kurungan lagi satu lah. So ni yang untuk case yang moment pada untuk case frictionnya, okay, MF, okay. Panjang lagi mudah careless mistake lah untuk case ni. So ni adalah MF, okay. Okay, so kita ada MF dan juga MN. So kalau kita tengok sini MF, kita perlu ada friction coefficient. Kedua, kita perlu ada lebar shoe, R radius, okay, P max, okay, dan juga sin theta m tu juga, okay. Dan kita perlukan juga panjang C, panjang C reference tadi tu,
theta 2, theta 1 lah dan juga radius of drum of course. So ni adalah kita punya apalah kita punya MF dan juga MN. Cuma saya ada sedikit pending tadi adalah sin theta M tadi, macam mana kita nak tentukan sin theta M. So sin theta M ni kita kena tentukan juga berapa nilai yang sesuai, sebab dia adalah dalam bentuk if statement Dan sin theta M ni sebenarnya depend kepada bukaan theta 2. Okay, so kalau kita tengok tadi bukaan theta 2 adalah daripada reference C ni ke hujung lagi satu yang contact angle satu, so nilai theta 2. Okay, sebabkan kita dah discuss sebelum ni, pressure tu adalah depend dengan lokasi lah dan lokasi yang paling tinggi adalah pada kedudukan 90 darjah. Okay, so since kita dah ada that kind of definition, so sebenarnya sin theta M ni, so dia ada dua value lah so sin theta maximum, okay, so dia ada dua value, so sama ada dia adalah 1.0 tu ataupun dia menggunakan sin theta 2. Okay, sebab tu kita kena tentukan kedua-dua ni theta 2 lah supaya kita kena tahu that range. So untuk case 1.0, so kalau kita kira theta 2 tu adalah greater than 90 degree, so kita akan gunakan sin theta M tu sendiri adalah 1. Okay, tapi kalau dia adalah theta 2 tu adalah less ataupun equal than 90 degree, dan kita akan guna sin theta 2. Okay, sin theta M tu adalah sin theta 2 lah. Okay, so dan kita boleh replacekan nilai tu nanti di dalam kedua-dua equation ni lah MN dan juga MF. Okay, kita dah settle dapat nilai MN dan juga dapat nilai MF. Okay, kita boleh substitutekan nilai tu ke dalam equation FA ni lah Okay, so masuk dalam equation FA ni kita boleh dapat lah nilai FA lah Okay, masuk kedua-dua MN, MF, okay, dan juga nilai panjang A tadi, so kita boleh dapat FA. Okay, so kita dah cover satu first part. Okay, panjang betul nak dapat FA ni. Okay, kita ada lagi satu benda yang pending adalah torque okay, so dalam brake dengan clutch mesti kena tahu juga torque lah So torque, okay, kita nak tengok torque pula. So kalau torque ni saya kena lukis FBD bahagian yang saya panggil bahagian drum. Okay, so FBD drum, let's say saya lukis FBD drum untuk case ni. So FBD untuk drum. Okay, so FBD drum, so saya boleh lukis dia seperti ni. So saya ada drum macam tu. Okay, dan drum tu of course dia, so bila kita letak that apa tu that shoe tu, dia akan ada contact, so mesti ada contact force lah tapi disebabkan dia besar sangat so dia punya contact angle, so saya kena buat dalam bentuk elemen juga macam tadi sebelum ni. So DFN macam tu. Okay, DFN. Dan saya ada juga yang kedua, of course, sebabkan saya ada rotation dan rotation tu ada contact, mesti akan menghasilkan friction dan friction tu of course dia akan against that motion tu. So untuk kes ni adalah F, friction coefficient, kali dengan DFN untuk dapatkan nilai tu. Okay, so ini saya punya torque yang akan present yang present dalam this drum system. Okay, dan sebenarnya ni dipasang pada roller pada pusat bulatan, so kita akan ada dua lagi reaction force pin reaction force ataupun roller reaction force di bahagian pusat bulatan ni. Saya boleh panggil sebagai OY dan juga OX lah So ini saya punya FBD. Tapi sebelum saya terlepas, drum saya ni dia ada satu size. Size dia adalah size R. Okay, so untuk dapatkan nilai torque, so saya akan menggunakan summation of torque equals to 0 pada point O. Okay, so kita gunakan rumus tu. So saya anggap that putaran counterclockwise is a positive direction. TO equals to 0. Okay, so berdasarkan ni saya ada positif torque di sini dan saya ada that negatif. So daripada T1 kepada T2. Okay, so kali dia punya R tu, dan juga saya ada F DFN. Saya perlu integrate lah sama dengan kosong. So ataupun saya boleh tulis T tu. Okay, so T ni adalah yang tu lah So dia adalah integration daripada T1 ke theta 2. Okay, cacing juga. Okay, R F D F N.
Dan DFM pun kita dah dapat daripada equation sebelum ni. Kalau kita perasan, DFN ni kita dah dapat sebelum ni. So kita substitutekan DFN tu ke dalam equation yang sama macam tadi untuk dapatkan nilai torque yang betul lah. So masukkan benda tu dan integrate, dan kita akan dapat nilai T yang kita mahu lah. So untuk kes ni saya tulis color merah, maksudnya penting lah. Okay. So T hopefully okay, so T adalah FWR square P max. Okay, FWR square P max. Okay, FWR P max. Okay, bagi dengan sin theta M. Okay, so cos theta 1 tolak cos theta 2. Okay, so ni adalah rumus torque lah. Kalau let's say saya double check dulu, hopefully saya tak salah tulis lah. Kadang-kadang kita salah tulis lah. Okay, so saya double check, tak ada, rasanya tak ada isu lah. Okay, so ni adalah torque equation. Okay, alright, so kita ada torque. Okay, so kita dah dapat torque dan juga FA lah. So basically idea dia kita dah kira macam dekat habis lah ni. So dapat torque. Okay, so torque adalah depend dengan friction coefficient, lebar shoe dan juga radius of drum. So Pmax juga, okay, berapa kekuatan shoe tu sebelum dia break, Pmax, dan juga dua nilai theta 1, theta 2 dan juga sin theta M lah. Okay, so dapat nilai tu kita boleh kira torque. Alright. Okay, so kita dah settle sikit bahagian torque, okay, dan juga FA. Tapi sebelum saya nak habiskan FA tu, okay, sebelum saya habiskan topik long shoe ni, okay, ada benda yang saya nak kena discuss pasal isu yang self lock dengan pasal self energized brake, apa self de-energized brake dan juga self lock lah. Okay, alang-alang kita dah tengok benda panjang ni. So that's it, kita nak discuss sikit pasal benda tu. Okay, so pertama kalau kita tengok balik equation actuating force tadi, so FA 1/A, dan equation dia adalah MN minus plus MF lah. So ni adalah dia punya basic equation dia. Okay, so kalau dia adalah self energized brake, okay, okay, kalau ingat lagi self energized brake, so term dia untuk kes ni dia akan ada term negatif lah. So kalau saya kira FA sama dengan 1/A, okay, MN minus MF. So ini untuk kes kita panggil sebagai self energized brake. Tapi kalau self de-energized brake, okay, de-energized brake, so saya akan menggunakan term tambah lah. So FA ni saya akan guna yang term tambah. Okay, so itu perbezaan yang ketara. So dia seperti yang kita dah tengok sebelum ni dalam short shoe. So short shoe yang kita dah tulis sebelum ni dekat atas ni. Okay, so kalau dia term tolak ni basically kita panggil sebagai self energized brake lah. So dia seolah-olah macam ni tadi. Okay, sebab tu kita boleh tulis dia macam tu lah. Okay, dan self energized macam sebelum ni. So self energized ni boleh jadi apalah, self lock punya brake. Okay, so kalau condition dia, okay, contohnya kalau kita masuk number A, MN dan MF, so kalau saya dapat nombor FA ni always positive number, okay, ataupun kita boleh tulis dia FA ni always greater than 0, okay, ataupun saya perlukan positive work, maksudnya ini adalah self energized brake lah. Okay, tapi kalau saya kira maksudnya ataupun kita boleh buat kesimpulan di sini adalah MM ni sentiasa lagi besar daripada MF lah. So ini adalah self energized brake. Tapi kalau untuk self energized ni dia boleh jadi juga self lock. Okay, so self lock brake. Okay, so kalau self lock brake ni disebabkan oleh itulah bila kita kira di self energized brake ni, kita dapat FA yang kita kira tu adalah kosong ataupun bawah daripada bawah daripada kosong ataupun negatif. So bila saya kira FA ni, okay, dapat negatif number, ataupun kita boleh tulis dia FA ni less ataupun equal than 0. So maksudnya dia adalah self lock punya condition lah untuk case this long shoe
drum brake. Okey, ataupun kita boleh tulis dia sebagai, so MN ni maksudnya dia adalah kurang ataupun sama dengan nilai MF lah. So ni adalah condition yang menjadikan brake tu adalah safe lock. So benda yang kita tak mau di dalam design brake. Okey, so saya rasa takat itu saja untuk case long shoe drum brake. So kita berhenti dulu, okey, sebab kita dah habis. So mungkin selepas ni next class kita akan tengok example yang related dengan this long shoe, macam mana kita nak gunakan equation yang marvelous ni. Okey, yang panjang ni, MN, MF, FA tadi, dan juga kita punya torque tadi tu lah. Okey, kita nak gunakan equation ni dalam satu example problem. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.